Okay, kelas, Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Jadi untuk minggu ni kita akan mula bincangkan soalan PKA. Jadi target anda minggu ni siapkan untuk PKA 1 dan juga 2, dan minggu depan 3, 4 dan 5. So untuk link nanti bila anda dah siap, saya dah sediakan link di Google Classroom. So selepas anda dah siap, anda boleh submit ataupun turn in di Google Classroom. Nanti dalam minggu depan saya akan sediakan video penyelesaian penuh dia. Alright. Okay, so hari ini apa yang saya akan highlightkan adalah tentang dua perkara penting. Yang pertama adalah tentang format format menjawab soalan, dan yang kedua tentang perbincangan Okay, Perbincangan ni bermaksud bukan semata-mata kita nak bincangkan penyelesaian penuh, sebab minggu depan saya akan sediakan dia punya penyelesaian penuh. Tapi saya akan highlightkan tentang memahami soalan, memahami apakah soalan hendak, kemudian berkaitan dengan strategi menjawab soalan. Alright. Okay, sebelum kita pergi pada set 1 dan juga 2, saya nak gunakan set 4 ni sebagai panduan berkaitan dengan format. Okay, kita mula. So untuk format, seperti yang dah maklum, sebab tu kita sediakan 5 set. Tujuannya untuk anda biasakan diri dari segi format untuk final nanti. Okay, so ada dua bahagian. Yang pertama adalah section A, iaitu markah dia 25 markah dan mengandungi 3 soalan, dan jangan lupa jawab semua soalan. Okay, bermakna anda jangan tinggalkan walaupun satu soalan. Sebab kalau anda tak menjawab satu soalan, maksud dia anda akan hilang markah yang sangat banyak. Macam mana pun soalan tu sukar, mestilah berusaha untuk jawab soalan tersebut. Alright. Kemudian berkaitan dengan section A ni, section A ni adalah soalan daripada C1 dan juga C2. Okay, soalan C1 dan juga C2. Jadi soalan ni adalah soalan yang berkaitan dengan asas dalam satu-satu topik. Okay, contohnya untuk set 4 ni, yang soalan 1 berkaitan dengan probability, soalan 2 berkaitan dengan random variable, okay. Dan soalan 3 tu masih juga berkaitan, soalan 3 berkaitan apa? Berkaitan dengan topik special probability distribution. Alright. Jadi maksud dia, soalan-soalan yang keluar daripada topik ni adalah soalan daripada C1 dan juga C2. Jelas jadi 25 markah ni sepatutnya kita mesti dapat solid okay. Jangan kita hilang markah dekat bahagian ni. Sebab tu bila anda buat 5 set ni, apa yang saya nak anda fokus maksud dia anda mesti mampu menjawab soalan-soalan dalam bahagian ini dengan baik. Okay. Sekiranya ada masalah dalam menjawab soalan bahagian ni, cepat-cepat tengok dalam nota kuliah, dalam perbincangan kita tutorial. Ingat balik apa yang saya highlightkan dan juga tekankan untuk anda menguasai bahagian section A. Okay, sebab bahagian ni adalah bahagian yang mudah, mesti boleh jawab dengan lancar. Okay, satu lagi perkara penting adalah berkaitan dengan masa. Okay, untuk jawab kertas SM025 ni, anda diberikan masa 2 jam sahaja untuk menjawab 10 soalan. 3 soalan section A dan 7 soalan section B. Jadi jelas kita kena jaga masa dengan sangat baik. Jadi semasa anda buat 5 set ni, anda latih diri anda untuk menjawab soalan dalam masa yang diperuntukkan. Okay, sebab tu saya sangat sarankan untuk 2 set ni anda buat dalam masa yang bebas. Maksud dia boleh buat lebih daripada 2 jam tapi jangan terlalu lama Tapi untuk 3 set lagi, untuk yang minggu depan tu, anda latih diri anda untuk jawab dalam masa 2 jam saja untuk satu-satu set. So anda set masa
Mungkin waktu awal pagi kan, masa semua orang tidur tu boleh buat. Ataupun masa lain yang anda rasa sesuai nak buat. Tapi yang penting adalah latih diri anda untuk jawab dalam masa 2 jam. Okay, supaya nanti dalam final anda dah biasakan diri untuk jawab dalam masa yang diberikan. Right? Okay, satu lagi tips yang penting bila kita cakap tentang masa adalah markah ni. Bagi setiap soalan, di hujung tu dia ada markah dia. Contoh macam set 4 nombor 1 ni, markah untuk question 1 part A, markah dia 3 markah. 3 marks. Jadi 3 mark ni dari segi masa maksud dia 3 minit. Itulah masa yang dia peruntukkan. Jadi dia tahu jumlah markah untuk kertas ni adalah 100. Jadi maksud dia adalah 100 minit. Jadi anda takkan terlebih masa dalam menjawab setiap soalan. Okay, kita tahu 2 jam ada 120 minit kan. So anda ada 20 minit lagi untuk anda membuat semak semula. Okay, so itu penting juga. So nanti dalam 5 set yang anda buat juga, anda latih diri anda untuk ada skill menyemak semula. Okay, menyemak semula ni sebenarnya tak perlu kita guna masa yang lama. Kita boleh guna logik pengiraan untuk semak jawapan. Yang kedua, bagi semua soalan yang berakhir dengan nombor, kita boleh guna kalkulator untuk semak jawapan. Okay, jelas Jangan lupa gunakan masa ni untuk anda, gunakan markah ni untuk anda set masa menjawab soalan. Kalau 3 markah, 3 minit. 2 markah, 2 minit. Biasa soalan yang 3 markah ni, kita boleh jawab dalam masa 1.5 minit. Okay, dia separuh daripada masa yang sesuai. Okay, kalau 3 minit, kalau kita lancar dah ready, kita boleh jawab dalam masa yang separuh daripada masa tersebut. Okay, boleh Okay, so itu tentang section A dan juga tentang masa. Kita nak pergi pada bahagian seterusnya iaitu section B. Okay, untuk section B, so section B kita ada 75 markah. Jadi total dia semua 100 So dia ada 7 soalan, jawab semua soalan. Ini bahagian yang penting lah. So dalam kertas yang menjawab semua soalan ni, kita kena usaha, susah macam mana pun mesti jawab. Sebab exam ni sekali saja dan kita nak buat yang terbaik. Alright. Jadi untuk bahagian section B, soalan ni adalah soalan kategori C3. Okay, C3 ni maksud soalan dia pada soalan bahagian application dan bahagian-bahagian yang penting lah dalam satu-satu topik. Okay. Alright, itu dari segi format sebab itu tadi masa di section A, kita jangan gunakan masa yang terlalu lama untuk menjawab bahagian section A. Sebab section B ni peruntukan markah dia lebih banyak. Alright. Okay, sekarang saya akan pergi dekat page baru dan kita akan lihatlah perbincangan berkaitan dengan set 1 PKA. Okay, sekarang anda boleh ambil anda punya PKA set 1. Jadi untuk kali ni saya tak nak terangkan secara detail dari segi penyelesaian, sebab nanti dari segi detail saya akan sediakan video penyelesaian selepas anda submit dekat Google Classroom untuk anda buat self check satu demi satu. Anda boleh buat perbandingan buat semakan, buat refleksi berkaitan dengan penyelesaian untuk set 1 dan juga set 2 nanti. So apa yang saya nak lakukan sekarang adalah bagaimana bila kita membaca soalan, kita memahami maksud soalan, okay, maklumat dia, dan juga kita boleh relate dengan perkara-perkara penting dalam satu-satu topik. Okay. Yang kedua, kehendak soalan, apa soalan tanya, okay, maklumat, kemudian apa yang soalan tanya, dan yang seterusnya adalah tentang strategi menjawab soalan. Okay, sebab dalam exam ni kita diberikan masa yang singkat, jadi kita mesti ada strategi yang terbaik lah. Yang keempat adalah segi kejelasan semasa menjawab soalan. Okay, so nanti bila saya terangkan dalam satu-satu bahagian,
anda lihat perkara tersebut dan biasakan diri anda dalam menjawab kelima-lima set. Okey. Okay, kita mula untuk soalan nombor 1. Okay, so cara yang terbaik untuk kita ingat apa yang kita belajar, bila kita baca teks tu, kita ingat dia daripada topik mana. Sebab dalam bahagian statistik ni, dia punya soalan dia kebanyakan dalam bahasa dan dia hampir sama kan. Daripada data description, lepas tu permutation and combination, lepas tu probability, random variable, special probability distribution. Sebab tu kita mesti boleh recall yang soalan ni daripada topik mana. Okay, jadi untuk question number 1 ni, if S and T are two events and probability of T, okay, probability of T equal to 0.4, probability of S intersect T equal to 0.15. Alright, so probability S prime intersect T prime equal to 0.5. Okay, so itu adalah maklumat yang diberikan. Kemudian soalan minta anda find the following probabilities for part A, B, C dan juga D. Okay, so ini adalah daripada topik probability. Okay, so kalau anda ingat dalam kelas saya selalu tekankan, saya gunakan konsep map untuk anda structurekan kefahaman anda dalam bahagian statistik. Okay, kalau dalam bahagian probability, yang paling penting adalah kita boleh kategoriskan dua perkara penting. Okay, sama ada probability ini adalah berkaitan dengan mutually exclusive ataupun not mutually exclusive. Okay, so untuk soalan ni jelas dia adalah berkaitan dengan not mutually exclusive. Okay. Okay, yang kedua tentang representation. Mana-mana soalan probability, kita boleh gunakan representation untuk faham ataupun strategi penyelesaian kita. Okay, ada soalan mungkin sesuai guna tree diagram, mungkin table, mungkin graph, mungkin Venn diagram. Jadi untuk soalan nombor 1 ni, persembahan yang terbaik, eksperimen dia dari segi sample space semua sekali adalah menggunakan Venn diagram. Okay, so itulah strategi penyelesaian kita dalam menjawab soalan ini, iaitu kita lukiskan Venn diagram. Since tadi dekat sini kita dah tahu dia adalah bila ada intersect, maksudnya dia adalah not mutual. Okay, so ini sample space dan ini adalah dia punya event A, event dia iaitu S dan juga T. Alright. Okay, so dia punya diagram dia seperti inilah. Kemudian dalam kelas itu saya dah highlightkan bagaimana kita nak menulis Venn diagram yang betul. So inilah probability bahagian ni, tambah bahagian ini, tambah bahagian ini dan tambah bahagian ini dan jumlah dia sama dengan 1. Alright. So bila kita mampu untuk binakan Venn diagram seperti ini, saya sangat percayalah apa sahaja soalan yang diberikan kita boleh jawab dengan baik. Sebab kita dah pertimbangkan semua kemungkinan yang berlaku. Okay, boleh? Jadi bagi setiap soalan nanti, saya nak anda jelas seperti yang saya terangkan. Maksudnya kita faham betul-betul tentang maklumat yang diberi. Kita boleh relate dengan apa yang kita belajar. Faham, tahu dengan apa yang soalan minta. Dan kita jelas dengan strategi yang kita nak guna. Okay? Alright, so next kita pergi pada question number 2. So untuk question number 2 pula, soalan ni daripada topik apa? Dari topik random variable. Okay, so maksudnya bila kita baca teks soalan ni, kita sangat jelas berkaitan dengan teks soalan ni daripada topik mana. Ada soalan daripada topik, ada dua topik mungkin. Contohnya topik apa? Topik data description dengan yang lain kan. Dia kadang-kadang macam tu lah. Permutation combination dengan mungkin probability dan sebagainya kan. Okay. Tapi yang penting kita boleh recall berkaitan dengan apakah topik yang berkaitan dengan teks yang diberikan. Macam soalan nombor 2 ni jelas daripada satu topik, iaitu daripada topik random variable. So dalam topik random variable, saya juga dalam kelas saya selalu highlightkan tentang categorize. Okay. Jadi untuk random variable, cara kita categorize adalah
sama ada dia discrete ataupun continuous. Itu sangat penting. Okey, jalan untuk soalan nombor 2 ni, dia ada berikan nilai. Probability x equal to 1 adalah P, x equal to 2, 3/10, x equal to 3 adalah Q, dan x equal to 4 adalah R. Bermakna soalan random variable ini untuk soalan nombor 2, dia adalah discrete. Dia adalah discrete. Kita tahu dalam random variable ni, kalau discrete, kita akan buat apa strategi kita? Kita akan buat table. Dalam kelas saya sebut standard table kan. Standard table tu maksud dia ada x, row dia x, probability of x, ex dan juga ex squared. Okay. So dengan table tersebut kita dapat gambaran yang jelas berkaitan dengan random variable. Kalau dia continuous, kita tahu dia mesti kita gunakan number line. Dan biasanya kalau discrete kita guna operasi tambah tolak. Kalau dalam continuous, dia akan melibatkan operasi integration dan juga mungkin kita perlukan differentiation semasa nak mengubah daripada cumulative kepada probability function. Okay, so maksudnya dalam satu topik tu kita jelas tentang perbincangan tentang perkara-perkara yang berkaitan. Okay, so saya nak anda latih diri anda semasa menjawab soalan fikir ini, bukan setakat menjawab soalan, tapi anda relate ataupun lihat perkara-perkara penting yang berkaitan dengan dia. Okay. Jadi untuk soalan nombor 2 ni, apa yang perlu kita buat? Kita boleh binakan dia punya standard table. Okay, kita binakan dia punya row. Dan kita tahu nilai kita yang ada kat sini, kita ada 1, 2, 3, 4 kan. So ini kita punya x, 1, 2, 3, 4. Dan hujung ni adalah dia punya total. Okay, so inilah probability x equal to x. Okay. So nilai dia kalau 1 adalah P, kemudian 2 dia adalah 3/10, 3 dia adalah Q, dan 4 dia adalah R. Dan yang paling penting adalah yang ini kelas, total ni. Itulah kebaikan kenapa kita buat table. So kita ada satu maklumat yang jelas, iaitu total probability itu mestilah sama dengan 1. Walaupun perkara nampak mudah, tapi kalau kita tak buat table tu, seolah-olah kita tak nampak hubungan tu dengan jelas. Tapi bila kita buat table ni, kita nampak dengan jelas untuk kita cari untuk menjawab bahagian A tu, the values of P, Q and R. Okay, and then satu perkara lagi, perkara penting bila kita membaca satu teks soalan. Contohnya soalan ni sangat jelas lah, iaitu kita nak mencari nilai PQR. PQR ni 3 unknown. Jadi kalau 3 unknown, kita mesti ada 3 hubungan untuk membina 3 persamaan. Jadi hubungan tersebut kita boleh dapat daripada bahagian ni. Okay, iaitu kita boleh binakan P plus 3/10 plus Q plus R equal to 1. So this one we can form a first equation. Kemudian untuk second equation, kita boleh dapat daripada hubungan yang lain. Okay, biasanya untuk table ni nanti selepas dapat nilai tu, nanti anda masukkan balik. Ini masih lagi PX. Apakah nilai P, nilai Q dan juga nilai R. Dan nanti total ada 1 lah. Okay. Kemudian next, apa yang kita boleh buat berkaitan dengan table ni, yang selalu kita panggil standard table kan, iaitu bahagian ni adalah tentang bahagian x px, dan yang ini adalah bahagian x squared px. Okay, iaitu nanti kat sini kita akan dapatkan nilai ex, dan ini adalah nilai ex squared. Alright. So daripada sini kita dapat perkara yang jelas, iaitu kita boleh cari persamaan kedua tu daripada hubungan yang seterusnya, iaitu E of x equal to 2. So ini kita boleh bina persamaan kedua, dan seterusnya untuk variant tu. Kita tahu variant x ni adalah ex squared kan, minus ex squared equal to 1. So ini adalah untuk binakan persamaan yang ketiga.
So nilai EX ni tadi kita dapat daripada bahagian ni, dan EX squared ni kita dapat daripada bahagian ni. Okay, untuk kita bina persamaan yang ketiga. Okay, jelas so inilah cara bagaimana kita memahami soalan dan kita boleh relate dengan perkara-perkara penting berkaitan dengan topik ataupun soalan tersebut. Alright. So untuk bahagian B pula, kalau kita lihat ini tadi bahagian A kan. Untuk bahagian B pula, dia berkenaan untuk mencari probability X plus mu less than 7/2 sigma. Okay, so untuk bahagian ni, maklumat yang penting adalah dari segi simbol sebenarnya. Mungkin kita keliru dari segi simbol, tapi sepatutnya tak keliru lah. Sebab perkara ni kita dah bincangkan kan. Dalam topik random variable, kita tahu mean ini adalah EX. Okay, dalam case ni dia sama dengan 2 lah. Dan dalam topik 10, mean ini kita kenali sebagai mu. Maksud nanti yang mu tu kita gantikan dengan 2. Kemudian tentang variance pula, kita tandakan sebagai var X kan. Nilai dia 1. Simbol dia adalah sigma squared. Jadi dalam kes ni kita punya sigma juga sama dengan 1. So nilai ni lah kita ganti dekat bahagian ni. Kan, mu kita 2 dan kita punya sigma kita 1 dekat bahagian ni. Okay. Satu lagi perkara penting adalah tentang definition ni. Kita ada tanda absolute value. Jadi untuk bahagian ini kita kena define dia. Jadi define ni lihat pada simbol ni. Simbol inequalities dia adalah less than. Jadi untuk bahagian ni kita boleh define dia. Kita tuliskan dia menjadi probability X plus mu. Mu tadi 2 kan. Kita ganti dengan 2 lah sekarang. So sekarang ni 2. And then okay, tak apa kita tulis mula dulu kita dah lebih jelas. So ini adalah probability absolute value X plus 2 less than 7/2 darab dengan 1. Okay, lepas tu baru kita tuliskan, kita define X plus 2 greater than negative 7/2 less than 7/2. Okay, so ni cara kita define daripada bentuk absolute value tadi. Sekarang dah tak ada absolute value sebab kita dah define dia. Alright. Okay, lepas tu kita mudahkan sebutan ini. Kita akan dapat X saja kat sini. So ni adalah negative 11/2. So yang ni adalah 3/2. Okay, so next apa yang kita buat? Kita kena buat number line. Dan kita tahu data ni adalah data discrete. Data discrete. So ini adalah 1, 2, 3 and 4. Okay, kemudian untuk nilai dalam range yang diberikan ni, kita ada negative 12 dengan 3/2. So kita tandakan 3/2 dekat sini. Negative 11/2 dekat sini. So ni adalah range untuk yang soalan di atas ni kan. Yang ini. Tapi data kita untuk yang discrete ni, probability ni, dia hanya ada pada 1, 2, 3 dan juga 4 saja. Okay, maksud dia dalam selang yang kita nak tu, nilai yang kita mahu hanyalah probability of 1 only. Okay, sebab tu untuk penyelesaian ini kita hanya nak cari probability X equal to 1 yang nantinya anda boleh cari, iaitu nilai bagi P. Okay, jelas So ini untuk question number 2. Right. So nanti saya nak bagi satu-satu soalan yang anda buat. Bukan setakat menjawab soalan tersebut, tapi kita faham betul-betul tentang maklumat yang diberi dan juga apa yang ditanya. Seterusnya tentang strategi yang kita nak guna untuk menjawab soalan. Okay. Jadi contohnya macam soalan B ni, strategi kita guna number line lah, supaya kita jelas tentang apakah maksud yang soalan mahukan.
Okay, boleh setakat 2 soalan ni. Jadi setakat yang saya beritahu ni, saya nak anda jelas dalam menjawab soalan. Okay, teruskan untuk bahagian 3, soalan nombor 3. Soalan nombor 3, kalau kita baca teks soalan tu, Rose expects to receive 4 letters a week. Find the probability of receiving. Jadi kita tahu dalam baca teks soalan ni sekurang-kurangnya kena baca 2 kali. Bacaan pertama itu untuk memahami keseluruhan cerita soalan, dan bacaan kedua untuk kita keluarkan maklumat, pastikan apa yang soalan minta, strategi menjawab soalan dan kejelasan semasa menjawab soalan. Okay? So itu kita punya flow lah bila kita baca teks soalan. Jadi untuk question number 3 ni kita tahu dia daripada topik apa? Topik special probability distribution. Okay, kemudian kalau kita baca teks ni dalam topik 10, saya sangat highlightkan, saya tekankan dari segi categorize, sama ada kenal pasti, sama ada discrete ataupun continuous. So yang ni jelas dia adalah soalan discrete. Okay, discrete yang mana satu? Sebab dalam discrete ada 2, sama ada dia binomial ataupun Poisson. Kita tahu kalau binomial dia berkaitan dengan peristiwa berjaya gagal, dan untuk Poisson dia berkaitan dengan ratio, kadar dari segi variance dan juga mean dia, yang kita panggil lambda. Okay, jadi untuk question number 3 ni, sebab dia bukan berkaitan dengan berjaya gagal, so ni dia berkaitan dengan Poisson distribution. Okay, so bila kita tahu dia Poisson distribution, so kita kenali dia punya ratio dia. So dalam kes ni dia ada mention, so dia punya keyword dia 4 letters a week. Jadi kita boleh tulis sini 1 week lambda equal to 4. Then jangan lupa tulis distribution dia, X as a Poisson with the lambda 4. Okay, tulis sini 4. Mana-mana soalan dalam topik 10, topik special probability distribution ni, kita mesti mula dengan distribution ni. Kalau ada Poisson, tulis Poisson. Kalau ada binomial, tulis binomial distribution. Kalau normal, mesti mula dengan distribution. Okay. Alright, kemudian kita pergi pada question tu. Jadi kita tahu kalau dia adalah Poisson distribution, adalah sangat penting untuk kita kenal pasti dia punya lambda dia dalam satu-satu peristiwa. Jadi kalau part A tu kita baca teks tu sampai habis, 1 letter this week. So perkataan this week tu memainkan peranan penting. Jangan kita abaikan bahagian tersebut. Jadi maksud dia untuk part A ni masih lagi berkaitan dengan lambda 4. Jadi kemudian kehendak soalan untuk mencari 1 letter, maksud dia X equal to 1. Alright. So kemudian kita berjawablah soalan ni. So kita tahu dekat sini kita ada 2 pilihan, sama ada kita menggunakan formula ataupun menggunakan table. Kalau untuk part A ni pilihan yang baik adalah guna formula lah, sebab formula Poisson itu adalah formula equal. Okay. So untuk bahagian B pula, dia minta dapatkan at least 3 letters this week. So this week maksud dia masih lagi 1 week. Kemudian dia minta X at least 3, maksud dia at least tu simbol dia X greater equal. Okay, so pada ketika ni saya nak anda jelaslah tentang statement dalam mencari probability ni. Kalau at least mestilah greater equal, kalau at most less equal. Okay, kita ada beberapa bahasa yang lain. Jadi anda senaraikan fewer tu macam mana, more than macam mana, less than macam mana, greater than macam mana. Okay, not more tu macam mana kan. Lagi apa, between tu macam mana, between inclusive dia macam mana. Okay, dan sebagainya. Right. Jadi kena jelas. Jadi untuk question B ni, kita tahu yang ni secara mudah dia kita boleh, kalau ada dalam table kita guna table dulu. Macam B ni kita boleh tengok terus dalam table. Right.
Okay, sekarang kita pergi pada part C. So part C, 6 letter during the next 2 weeks. Jadi perkataan 2 weeks tu mainkan peranan penting lah dalam taburan poison. Yang mana sekarang ni kita kena bina taburan yang baru. Okay, kalau 1 week itu lambda dia equal to 4. Jadi kalau 2 week, lambda kita akan sekarang menjadi 8. Okay. Jadi jangan lupa mesti tulis taburan ni. Okay, sebab ni ada markah dia. Okay, ramai calon selalu tertinggal ni. Dimension, the distribution. Dalam topik 10 sangat penting untuk kita mula dengan distribution. Okay, lepas tu baru kita jawab soalan tersebut, iaitu this question asks you to find probability x equal to 6. Jadi yang ni saya ingat menggunakan formula lebih cepat lah. Okay, sebab dia tanda equal kan. Boleh kelas Jadi untuk section A ni, setakat 3 soalan yang kita bincangkan ni, memang soalan ni soalan yang dia jelas dan dia sebenarnya kategori soalan mudah yang sepatutnya anda lancar menjawab. So saya nak dalam 5 set yang anda buat ni, anda fokus dekat section A dan pastikan anda lancar menjawab section A. Okay? Jangan langsung buat kesilapan dekat bahagian tu. This 25 marks ni sepatutnya solid kita dapat. Okay? Okay, sekarang kita pergi pada bahagian B. Okay, bahagian B, section B. Okay, kita tahu section B ni peruntukan markah dia lagi banyak, 75 marks. So inilah tempat untuk kita dapat A. Okay, bagi tahu dalam exam kita memang target lah untuk buat yang terbaik. So A itulah yang terbaik lah. Jadi tahu untuk bahagian section B ni, soalan dia adalah soalan C3. Jadi semasa dalam minggu revision ni, inilah masa untuk anda ubah banyak perkara. Buat sebanyak mana mungkin soalan, sebanyak mungkin soalan, supaya anda biasakan diri anda memahami bahasa soalan, kenal pasti perkara-perkara yang sukar, kenal pasti mana bahagian yang anda belum kuasai. Okay, strategi dalam menjawab satu-satu soalan dan sebagainya. Okay, so untuk question 1 ni ada daripada topik integration. Jadi untuk soalan A ni, kalau kita baca soalan dia, calculate the exact value integration 1 to 2 for this function to x dx using definite integral. Jadi dia minta anda dapatkan integration untuk function ini, tapi disuruh gunakan hubungan ini. Jadi mesti mula dengan hubungan yang diberi ni lah, iaitu x ln 2 dx. So mesti mula dengan yang bahagian ni, using this definite integral. Okay, so dekat sini tahulah boleh gunakan properties ni, properties law, apa nak buat dengan x ni. Okay, untuk kita mudahkan penyelesaian. Alright, lepas tu anda integrate. So untuk bahagian B pula, so yang ni kita nak selesaikan guna trapezium rule. Okay, soalan yang sama tapi kita guna trapezium rule. Okay, saya nak highlightkan tentang trapezium rule. Dalam satu-satu set ujian, pemeriksa biasanya dia ada memberikan beberapa soalan yang berbentuk prosedur. Okay, apa itu soalan bentuk prosedur? Contohnya macam soalan 1B ni lah. Ini soalan bentuk prosedur, yang mana kita tahu kalau trapezium rule, kita mula-mula kita buat table. Kemudian table itu ada kaitan dengan nilai dalam formula yang kita nak ganti nanti. Okay, maksud dia soalan dia macam tu je, dia tak akan berubah-ubah. Sebab tu dalam set yang anda buat nanti, anda kena pasti soalan yang berbentuk prosedur. Sebab soalan ni biasanya tempat untuk kita collect markah solid. Okay, so yang penting kita jangan cuai lah. Jangan cuai dalam membuat prosedur tersebut. Kemudian dari segi kiraan kita. Okay, so ini contoh soalan prosedur yang mana anda boleh dapat markah dia sangat baik lah bahagian ni. Sebab dia punya method dia jelas.
method dia adalah prosedur tersebut. Okay, buat table dengan baik, kemudian ikut kehendak soalan. Kalau dia 3 decimal, kita tulis dulu sebagai 4 decimal sekurang-kurangnya. Lepas tu di akhir jawapan nanti baru jadikan dia 3 decimal. Alright. Kita tahu kalau dalam trapezium ni juga strip itu sangat penting. So dia ada beberapa perkara yang berkaitan dengan strip. Dia guna strip, guna interval, ordinate. Kalau dia minta ordinate, kita tolak satu lah. Tapi untuk soalan yang ini, B ni dia jelas lah sebab dia berikan interval. Interval dia 0.25. Jadi nanti kita akan mula dengan 1. Dan kita tambahkan nilai dia 1 plus 0.25. Kemudian tambah lagi 0.25. Sehinggalah 2. Okay, jelas Okay, kemudian untuk bahagian C ni pula, dia minta kita compare. Jadi soalan ni sebenarnya bukan kali pertama kan kita buat kan. Kita dah pernah discuss sebelum ni. Manakah kaedah yang lebih tepat. Jadi di antara dua kaedah ni yang tepat adalah bahagian A. Okay, so dah boleh mention lah. The answer for part A is more accurate. Kemudian bahagian B, kenapa dia tidak accurate ataupun overestimate dalam bahagian ni. Disebabkan oleh less number of n. Okay, nilai strip tu kurang. N tu strip kan, less number of n. Okay, so anda boleh jawab mudah macam tu lah. Alright, kita teruskan dengan question number 2. Okay, number 2 ni adalah soalan daripada topik conics. Topik conics. Jadi untuk bahagian 2A ni, jelas persamaan yang diberikan itu x squared plus y squared minus 3x minus 4 equal to 0. Ini merupakan satu circle. Okay, persamaan circle sebab dia dah beritahu. Tapi kalau tak tahu, kalau dia tidak beritahu, kita boleh kenal pastilah. Kalau koefisien x squared dan juga y squared dia sama, macam ni satu-satu, dia adalah circle. Kalau dia berbeza, contohnya 2x squared plus 5y squared, itu adalah ellipse. Okay. Kemudian kalau dia hanya ada sebutan x squared ataupun y squared, dia adalah parabola. Itu cara kita mengenal pasti sebutan conics dia. Yang kedua berkaitan dengan perkara-perkara penting berkaitan conics ni. Kita tahu kita bincang 3 conics. Yang pertama circles, kemudian ellipse dan juga parabola. Alright, jadi untuk circle ada 2 perkara penting. Setiap kali kita jumpa soalan circle, 2 perkara penting, iaitu center dan juga radius. Kalau dia ellipse, ingat 2 perkara penting juga, iaitu center dan juga major axis. Sama ada dia horizontal ataupun vertical. Kalau horizontal major axis, nilai A dia must greater than B. Begitulah sebaliknya. Berkaitan dengan parabola pula, 2 perkara penting juga, iaitu vertex dan juga symmetrical axis. Okay, so symmetrical axis tu kita boleh dapat dari segi sebutan tadi. Kalau dia x squared, maksud dia mestilah vertical, macam kuadratik kan, vertical symmetrical axis. Kalau y squared, dia mesti horizontal symmetrical axis. Okay. Maksud dia, bagi setiap soalan yang kita jumpa tu, kita menguasai apakah perkara-perkara yang berkaitan. Okay, jelas Okay, kita balik pada soalan nombor 2 ni. Jadi untuk 2 part 1, the coordinate of its center. Okay, kita nak mencari koordinat dia. Jadi koordinat ni kita boleh dapat part 1 dan juga part 2 ni kita jawab sekali lah. Iaitu kita boleh compare. Okay, ada 2 cara. Satu kita guna formula dan satu lagi menggunakan completing the square. Tapi untuk soalan nombor 2 ini, strategi yang terbaik adalah menggunakan formula lah. Sebab apa formula? Sebab kita akan dapat dengan cepat dan tak perlukan masa yang lama. Tapi yang penting, formula kita mestilah betul. Okay, so anda boleh tuliskan formula dulu. Okay, so ini formula dia. Lepas tu nanti anda compare. Negative 3 ni adalah 2Q. Yang 2F ni adalah samakan dengan kosong. Dan C ni samakan dengan negative 4. Alright. So nantinya anda akan dapat nilai center dia, negative G, negative F. Kemudian untuk R tu pastikan formula R yang betul. Okay. Kalau nak buat guna completing the square pun boleh juga. Tapi kita akan gunakan masa yang agak lama lah.
dan mungkin kita mudah untuk buat kesilapan berbanding dengan formula. Tapi formula sekali lagi, yang penting kita mestilah tulis formula yang betul. Mana-mana soalan yang ada formula, mesti tulis formula baru ganti. Jangan terus ganti. Biasanya kalau kita terus ganti, mesti kita ganti nilai yang silap. Kadang-kadang tanda kita silap, kadang-kadang gantian kita silap. Okey, penting Okey, kemudian untuk bahagian 3, untuk soalan ini, dia minta kita dapatkan the coordinate of the point at which the cut the axis. So the axis ni maksud dia cut dekat y axis nanti. Kalau cut dekat y axis, maksud dia kita gantikan x equal to 0 lah. Dapatkan dia punya coordinate kat mana. Okay, kalau dia pada x axis, nilai gantian kita pada y sama 0, dan kita boleh dapatkan intersection yang dekat mana. Okay. So untuk bahagian B pula, ingat soalan yang berkaitan dengan conic ni adalah soalan yang berkaitan dengan diagram. Jadi kita mesti gunakan kelebihan diagram itu semasa kita menjawab soalan. Okay. So selain daripada topik conics, kita tahu topik vektor juga adalah berkaitan dengan diagram. So topik yang ada visualisasi ni, yang ada gambar ni, mesti gunakan diagram ni sebagai bantuan semasa kita menjawab soalan. Okay, so untuk bahagian B, kalau kita perhatikan, dia kata show that the line whose equation 3x plus 4y equal to 17 touch the circle and find its coordinate. Jadi keyword yang penting kat situ adalah touch. Jadi kita tahu nak lakar nak diagramkan ni, kita ada dua cara. Satu with the axis dan satu lagi without the axis. Jadi kalau B ni kita boleh lakar without the axis lah. Okay. Jadi kalau kat sini kita perhatikan, kita punya linear ni dia gradient negatif kan. So mungkin kita boleh tandakan kat sini touch tu, dan kita draw the line. So dia dah adalah line 3x plus 4y equal to 17. Okay, ingat kalau touch, dia touch dekat satu titik je. Dekat bahagian kuning satu titik, itu touch. Kalau pass through, dia dua titik. Intersect, dua titik. Okay. Okay, so kalau kita baca teks tu setakat ni, inilah maklumat yang diberikan, dan kita nak mencari point dekat warna kuning ni. Kita telah dinamakan A kan. Nak cari koordinat A ni. Okay. So kelebihan kita melukis diagram ni, maksud dia kita boleh relate tentang maklumat yang lain. Contohnya kat sini kita ada center. Okay. Center kita cari dalam bahagian yang awal tadi, bahagian A. Dan bila kita draw garisan seperti ini, dia touch dekat circle, ini garis ini dikenali sebagai tangent line. Okay. Kalau ada tangent line, maksud dia adanya normal line. So ini adalah normal line. Okay. So kita tahu kalau maklumat seperti ini, kita nak boleh bina normal line, persamaan normal line. Okay. Mungkin salah satu cara yang kita boleh guna, kita boleh dapatkan gradient tangent, kemudian dapatkan gradient normal, kemudian boleh binakan persamaan normal. Okay. Lepas tu boleh solve simultaneously untuk mencari koordinat A. Okay. So itu satu logik yang mudah lah untuk mencari koordinat A tersebut. Okay. So untuk mencari normal line nanti, kita gunakan persamaan ni kan. Y minus Y1 equal to M normal X minus X1. Okay, so M normal ni kita boleh cari. Kemudian untuk dapatkan X1 dan juga Y1 nanti, anda boleh gunakan center itu sebagai titik pada garis berkenaan. Okay. Okay, tapi jangan lupa nanti soalan juga dia minta anda show kan. Show ni anda boleh guna beberapa cara lah untuk tunjukkan dia ni. Anda boleh tunjukkan dia punya distance boleh. Sebab distance di antara AC tu adalah sama dengan radius yang kita dapat daripada bahagian A. Okay, kalau dia jarak yang sama, maksud dia touch lah. Okay, itu satu cara. Okay, boleh guna cara lain juga. Yang penting maksud dia sampai yang mengatakan bahawa garisan ini touch dengan circle. Alright. Okay, kemudian kita teruskan dengan bahagian C. So untuk bahagian C, dia kata show also that this line and the tangent to the circle at the point 3, -2.
So maksud dia ni point lain lah. So untuk soalan ni kita perlu draw yang ada axis, sebab dia ada mention tentang x-axis. Okay, mungkin lakaran saya tidak tepat, tapi gambaran tu ada. So ini adalah 1, 2, 3. Sini 4. Sini negative 1, negative 2. So point dia 3 negative tu kat sini. Right. Kemudian tadi bahagian A tu saya ingat dia punya center dia dekat 3/20. Saya ingat 3/20 tu kat sini. Okay, so saya nak gambarkan tentang circle tu. Nanti anda lukis dengan baik-baik lah. Okay, macam ni. Okay, mungkin garisan line yang dimaksudkan tu, kalau kita baca teks tu, show also that this line and the tangent to the circle. So perkataan tangent to the circle tu maksud dia touch at the point 3 negative 2. Okay, so kita boleh draw garisan ni dan dia so inilah tangent line kita. Ini kita tahu dia 90 degree. So titik yang dia nak adalah bahagian ni. Bahagian saya highlightkan warna kuning. So ini mungkin namanya B lah. Okay, so anda nak cari koordinat B tersebut. Okay, so inilah gambaran dia. Jadi saya ingat dengan maklumat yang ada ni kita boleh cari B dengan baik lah. Okay, jadi kalau dari segi idea dia, kita boleh dapatkan dulu dia punya gradient daripada garisan normal line ni. Tahu ni adalah normal line. Kalau tangent line mesti ada normal line. Cari gradient dulu untuk normal line, kemudian anda dapatkan gradient tangent line dengan hubungan m tangent m normal equal to negative 1. Okay, kemudian dapatkan persamaan garis bagi tangent line ini. Okay, guna formula yang tadi tu. Ini m tangent x minus x1. So untuk nilai x1 dan juga y1 ni kita boleh guna koordinat yang diberikan ni. Okay. Kemudian kita gantikan lah. Kita tahu bila dia intersect dekat x ni, nilai y dia sama dengan 0. Okay, dan kita boleh dapat koordinat b dengan baik. Okay, boleh? Jadi apa saya nak highlightkan untuk soalan nombor 3 ni, kekuatan diagram dalam kita mendapatkan maklumat. Kalau tak lukis, kita tak nampak maklumat tu dengan jelas. Okay, sebab tu mana-mana soalan yang berkaitan dengan diagram, terutamanya topik conics dan juga topik vektor, mesti diagramkan. Alright kelas? Okay, jadi untuk bahagian B ni, saya dah sentuh 2 soalan. Jadi apa saya nak sampaikan? Berkaitan dengan kita boleh recall tentang perkara-perkara penting dalam satu-satu topik dan kita menguasai dia. Okay, macam tu. Right. Okay, jadi satu lagi saya ingat kita sentuh sikit lagi tentang question number 4. Okay, lihat question number 4. Number 4 ni berkaitan dengan vektor. Dia ada mention tentang A tu, A adalah koordinat 7, negative 1, 3, dan B pula adalah 10, negative 2, 2. Okay, the line L has a vector equation. Okay, so yang penting kat sini adalah kita mesti draw line ni, dan daripada maklumat yang diberi tu, kita mesti boleh keluarkan 2 perkara penting, iaitu yang pertama, kita tahu persamaan dia adalah R equal to P plus TV. Okay, so maksud dia P ni adalah koordinat pada line dan V ni adalah direction vector. So kita mesti mampu keluarkan 2 perkara penting, iaitu P tu adalah 1, 1, 1 dan V tu letaknya kat sini. Okay, ni adalah direction vector kita. So kita boleh keluarkan dia, ini adalah 3i minus j plus k, macam tu. Okay, so daripada sini kita boleh jawab soalan dengan baik lah. Contohnya untuk part A tu, dia minta anda tunjukkan A lies on the line L. Jadi kita menyatakan A tu dekat sini. Jadi hubungan dia kelas, AP ni dia sama dengan TV nanti. Okay, kalau kita boleh tunjukkan macam tu, maksud dia kita boleh jawab soalan dengan baik. Dan kita tahu AP ni adalah AO tambah OP. AO ni mestilah position vector kan, so dia mestilah negatif OA tambah OP. So nanti anda
dapatkan bentuk dia mestilah sama dengan TV. Okay. So untuk bahagian B pula, find the length of AB. B ni mungkin tidak di line kan. Jadi mungkin B tu dekat bahagian ni. Okay, so ini B. So ni adalah line B. So untuk mencari AB ni, dia kata length kan, maksud dia nak cari magnitude lah AB. Ni yang diminta oleh soalan. Okay, so nanti nak gunakan formula bagi magnitude AB. Cari AB adalah AO tambah OB, kemudian cari magnitude. Okay, so untuk question C pula, find the size of the acute angle between line L dan juga line segment AB. So jelas sebab bila kita draw macam ni, kita nampak dengan jelas kat sini kita ada AP tadi tu dan sekarang kita ada AB. So maksud dia kita boleh cari angle ni, angle alpha. Okay, boleh nampak sini angle alpha dia. So anda mestilah guna formula apa? Guna formula dot product, iaitu AP dot AB sama dengan magnitude AP magnitude AB cos alpha tadi. So anda nanti boleh cari alpha tu berapa lah. Okay. Jadi dekat sini pun kita pernah kira kan, AP ni tadi kita dah kira kat atas ni, AB ni kita dah ada kira kat sini, magnitude ni tadi ada kira kat bahagian ni. Tinggal cari magnitude AP saja. Okay. Jadi ini juga adalah contoh soalan yang berkaitan dengan guided question. Dia guide anda satu-satu sebelum jawab soalan C. Okay, satu lagi bahagian penting untuk soalan C itu adalah calculate the perpendicular distance from B to the line L. Itulah kelebihan bila kita diagramkan macam ni, kita boleh draw maksud perpendicular distance from B to the line L. Jadi kalau kita draw, inilah maksud perpendicular distance, iaitu jarak ni mestilah 90 darjah. Okay, ni 90 darjah. So bila kita draw macam tu, maksud dia kita boleh dapatkan nilai ni. Dia nak cari ni kan, ni adalah perpendicular distance dia, D tu. Jadi anda boleh guna pelbagai cara lah. Nak guna teorem Pythagoras boleh, sebab kita dah ada AP dengan AB, dah ada lah magnitude dia. So boleh cari D tu dengan mudah. Nak guna formula tangent pun boleh, trigo kan pun boleh juga. Nak guna sin cos pun boleh juga. Sebab semua maklumat dah ada. Alright. Okey kelas, jadi mungkin untuk kali ini saya sentuh tentang beberapa soalan. Yang penting, apa tujuan saya adalah untuk anda, yang pertama, bila jumpa soalan, boleh recall soalan tu daripada topik mana, jelas maklumat yang diberikan, kita boleh keluarkan maklumat dengan baik. Kemudian kita jelas tentang apa yang soalan minta. Kemudian jelas tentang strategi menjawab soalan. Dan kita tahu tentang bila kita menjawab soalan, mestilah semak semula jawapan kita. Jangan lupa yang itu. Okay, sebab kita perlukan koleksi markah kita kan. Pastikan kita kumpul markah yang terbaik. Alright. So saya ingat itu saja untuk kali ini. Jangan lupa nanti anda submit dekat Google Classroom. Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera.